Dalam bulan Ramadan pun berbohong. Dalam bulan Ramadan yang mulia tanpa sekelumit rasa berdosa, pemimpin PAS terus giat mencari berita bukan untuk tambah pahala tetapi penuh hasutan dalam ungkapan kata-kata. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat, Zulk Ahmad menulis di Harakah Daily pada 30 Mac lalu dengan tajuk Anwar dan Kegagalan Madani. Kerajaan sekarang memang pandai berkata-kata. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Perdana Menteri pastinya akan disambut dengan sorakan oleh para pentaksub beliau. Namun, apabila kita semakin mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, semakin kita tahu bahawa setiap yang diucap oleh beliau lebih banyak bayangan yang samar, sangkaan yang meleset, dakwaan yang tidak berasas dan kenyataan yang jauh daripada kebenaran. Demikian ungkapan tomahan umum yang ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat. Beliau juga berkata Anwar berkali-kali berbohong sejak menjadi pembangkang lagi sehingga menjadi Perdana Menteri. Sudah tidak terkira tuduhan dan fitnah yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim lontarkan sepanjang beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Sama seperti ketika beliau menjadi pembangkang, berulang-ulang pembohongan dilaungkan. Sudah lebih 100 hari memerintah, apa rakyat dapat? Harga barang yang mahal, kena cagar simpanan KWSP, pemansuhan skim rumah pertamaku, pengecualian cukai pencarum SSPM dihentikan, tulisnya. Bagaimanapun, Zulk Ahmad tidak berani memperincikan apakah tuduhan dan fitnah yang dibuat oleh Perdana Menteri itu. Adakah sama fitnah yang difailkan oleh Anwar terhadap Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim itu satu pembohongan. Sedangkan hakikatnya Ahmad Amzad memiliki tanggungjawab undang-undang untuk tidak membuat kenyataan palsu dan fitnah bahawa kononnya Anwar menerima bayaran sebanyak 15 juta ringgit semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Anwar dalam jawapannya terhadap pernyataan pembelaan Amzad berkata, Faikah Hussein yang pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif CEO Menteri Besar Incorporated MBI yang dipetik pemimpin PAS itu telah menafikan ada membuat sebarang kenyataan berkenaan. Media melaporkan Ahmad Amzad pada 28 Februari lalu dalam pernyataan pembelaannya berkata dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta ringgit yang didakwa diterima Anwar. Dalam hubungan ini, biarlah mahkamah menentukan siapa yang memfitnah dan siapa yang berbohong kerana perbicaraan sedang berlangsung. Dakwaan Zulk Ahmad bahawa rakyat tak dapat apa-apa setelah lebih 100 hari kerajaan perpaduan memerintah amat tidak adil. Adakah program Payung Rahmah yang dilancarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub itu tidak bermakna apa-apa kepada rakyat Malaysia? Untuk para walaun yang buta mata hati, jom Jenny jelaskan apa yang ada pada inisiatif tersebut. Payung Rahmah mengandungi tindakan bagi membantu golongan B40, antaranya bakul rahmah iaitu pemberian bakul makanan yang akan diberikan pada setiap bulan. Barangan rahmah yang merupakan pakej 10 barangan asas yang dijual pada harga lebih rendah untuk golongan B40. Kafe rahmah khusus bagi pelajar universiti bagi mendapatkan makanan pada harga lebih murah dan jualan murah rahmah. Kerajaan juga melancarkan menu rahmah iaitu makanan lengkap yang boleh dibeli dengan harga di bawah RM5 sepinggan. Sementara itu, kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi memperuntukkan RM750 juta pada tahun ini untuk program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR iaitu Inisiatif Usahawan Tani Intan, Inisiatif Usahawan Makanan Insan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan Ihsan bagi membantu 130,000 rakyat golongan termiskin. Menurut Menterinya Muhammad Rafizi Ramli, program tersebut menyasarkan peserta meraih pendapatan antara RM2,000 hingga RM2,500 sebulan dalam tempoh pemantauan 24 bulan dan selepas itu dapat menjadi pendapatan sendiri melalui hasil yang diperolehi. Program Kerajaan Malaysia Madani bukan hanya mensasarkan untuk membantu golongan B40 tetapi juga untuk merangsang kembali ekonomi negara yang malap sejak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara tebu atap pada hujung Februari 2020. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mahyadi Mat Yassin pernah terfikir inisiatif sedemikian selain program Jana Wibawa? Kononnya untuk kontraktor Bumiputra tetapi telah membumiputrakan bukan Melayu. Tuduhan melulu tanpa bukti dijadikan modal untuk memburukkan pembangkang, penyokong PN pula dihina dan dinafikan hak bersuara, dakwa Zulk Ahmad lagi. Apakah anda dinafikan hak untuk menulis di Harakah Daily pada 30 Mac lalu? Adakah hak bersuara itu termasuk memfitnah dan menghasut? Malangnya elemen ini terselit dalam kenyataannya. Sebelum negara makin nazak, rakyat makin tenat. Kita perlu hentikan segera kezaliman dalam pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini.
Tiada apa yang boleh diharapkan dari kerajaan Anwar Zahid. Negara ini milik kita semua, bukan milik kumpulan UMNO PH sahaja. Dalam sistem demokrasi berparlimen beraja berperlembagaan ini, apabila barisan ahli-ahli jemaah menteri berhadapan dengan krisis kepercayaan oleh rakyat dan pelabur asing seperti ini, hanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk menyelamatkan negara daripada krisis pentadbiran negara seperti ini. Apa maksud Zuk Ahmad dengan kenyataan kita perlu hentikan segera sambil mengaitkan institusi Yang di-Pertuan Agong dalam tulisannya? Jangan pura-pura lupa, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun menyempurnakan peranan baginda sebagai penyelamat negara dengan membentuk kerajaan perpaduan yang diperlekeh oleh Mahyadin. Adakah Zuk Ahmad menghasut supaya rakyat menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong melalui tebuk atap lagi? Beliau juga berkata kononnya kerajaan Malaysia Madani menghadapi krisis kepercayaan pelabur asing. Malaysia baru sahaja meraih komitmen pelaburan tertinggi dalam sejarah berjumlah 170 bilion ringgit daripada pelabur Cina. Ia adalah hasil daripada 19 memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara syarikat Malaysia dengan China semasa lawatan Perdana Menteri ke negara tersebut baru-baru ini. Justru krisis kepercayaan pelaburan apa yang Ketua Pemuda PAS Hulu Langat ini sedang meroyan. Kenyataan Zuk Ahmad adalah amat tidak adil dan tidak bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tulisan macam ini pun diterbitkan juga oleh Harakah Daily. Inilah tahap kualiti kewartawanan Harakah Daily hari ini. Sedangkan pada bulan Ramadan ini kita diseru bukan hanya puasa di perut tetapi juga di mulut.